صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan keberkatan kepada kita semua, dan semoga kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang mulia dan yang dicintai oleh Allah, juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. InsyaAllah kita sambung hari ini cerita atau sejarah dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kuliah malam ni iaitu gangguan munafiqin atau munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang Islam. Sebelum ini kita banyak menceritakan tentang gangguan orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita banyak tentang gangguan orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang Islam. Hari ini kita akan cerita tentang gangguan munafiqin, iaitu orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Munafiqin ini sebahagian daripada rakyat Madinah. Orang munafik sebahagian daripada masyarakat yang penduduk Madinah. Seperti orang Yahudi juga dan golongan Al-Ansar, iaitu Al-Aus wal Khazraj di Al-Madinah. Maka di dalam Al-Madinatul Munawwarah ada 3 golongan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat, orang Islam. Golongan yang kedua, Al-Yahud, orang Yahudi. Mereka memang penduduk lama di Madinah. Golongan yang ketiga, Al-Munafiqin. Munafiqin ini iaitu sebahagian daripada orang Madinah, orang Arab Madinah, daripada Al-Ansar, daripada Al-Aus wal Khazraj, tapi mereka masuk Islam dengan zahir sahaja, yakni mereka mengucap syahadat tapi dalam hati mereka tidak percaya dan sangat dendam dan lawan kepada Rasulullah dan agama Islam. Maka ini munafik. Sebab itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, munafik tidak sama perkataan itu atau maksudnya seperti di zaman sekarang. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, munafik itu maknanya dia bukan Islam. Munafik yakni dia sembunyikan kekafirannya di dalam hati dan menzahirkan Islamnya semata-mata untuk menyelamatkan dirinya
dan kerana yakni tipu dan tujuannya yang jahat, yang tidak baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam. Dan munafikin ini tidak sedikit di Al-Madinah, bahkan ramai jumlah mereka munafikin ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah beliau menyampaikan jumlah mereka sehingga 300 orang. Ramai itu. 300 orang munafik. Yakni mereka sembunyikan kafir mereka tapi zahirkan Islam mereka. Pendusta. Antara mereka ini seorang munafik yang bernama Al-Julas. Namanya Al-Julas. Al-Julas ini di satu hari lepas dibalik kepada rumahnya, dia kata, sesungguhnya kalau lelaki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau lelaki ini benar, jujur, betul dia Nabi, maka kami ini lebih buruk daripada keldai. Yani ayatnya itu menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'aha Umair bin Sa'ad. Ada seorang sahabat yang bernama Umair, didengar munafik itu berkata begitu. Dan Umair ini dia yang munafik itu macam ayah tiri kepada Umair, sahabat ini. Maka Umair ini dia dari kecil dibesarkan oleh munafik itu sebelum ada Islam, sebelum itu. Dan dia yang bagi duit kepadanya, dia bagi nafkah, dia besarkanlah, dia yang membesar di bawah orang yang menjadi munafik nanti. Jadi Umair dengarlah ayah tirinya dia hina Rasulullah begitu. Yakni tapi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tipu, pandai berlakon. Di belakang Rasulullah dia kata, kalau lelaki ni benar, aku dan kita ni lebih teruk daripada keldai. Dia hinakan Rasulullah SAW. Lepas Al-Julas ini, yang munafik, dia dah baring, nak tidur, nak baring di rumah, dia datang kepadanya Umair ini, sahabat Nabi SAW yang kuat cinta kepada Rasulullah. Umair ini dia kata kepada ayah tirinya yang munafik, dia kata, la in kana ma yaquluhu ya Julas innaka la ahabbun nas wa ahsanuhum indi. Wahai Julas, wahai ayah tiriku, aku sangat mencintai kamu, sangat suka kamu, dan kamu banyak ada jasa baik kepada saya, yakni bantu saya yatim. Kamu kahwin ibu saya, dari kecil kamu jaga saya, infak kepada saya, tetapi kamu telah mengucapkan satu ucapan yang mana kalau aku sampaikan ucapan kamu kepada Rasulullah, aku akan bukakan aib kamu. Akan jadi kesannya yang tak baik kepada kamu. Dan sekiranya aku diam sahaja, biarkan kamu macam tu hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada belakangnya, yakni kamu ni munafik, tidak jujur dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berani menyatakan perkara itu dapat Rasulullah. Kalau aku diam, tak sampaikan ucapan kamu kepada Rasulullah, maka aku akan binasa di dalam agama saya. Sebab apa? Sebab saya sembunyikan perkara yang memudaratkan agama kita, memudaratkan agama Islam, memudaratkan Rasulullah. Dan aku tidak akan memilih yang kedua ni, iaitu memudaratkan agama. Takkan diamlah. Kamu hina Rasulullah begitu, kamu menzahirkan yang kamu ni munafik, tidak jujur dalam iman kamu, maka aku akan sampaikan ucapan kamu ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Lepas tu Al-Julas itu dia kata, janganlah buat macam tu. Aku main-main saja. Mana ada aku buat macam tu? Dia kata tak.
Dan Umair ini berapa kali dia dengar daripada ayah tirinya yang munafik ucapan yang begitu. Lepas tu Umair dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, Al-Julas ini." Nabi SAW kata, "Apa cerita dia? Kenapa?" Umair dia kata, "Ya Rasulullah, Julas ini munafik dan dia kata begini dari belakang kamu." Sebab muslimin muslimat semua kena tahu, waktu Rasulullah baru sampai kepada Al-Madinah, Rasulullah kena tetapkan kerajaan Islam dan kena jadi kuat terhadap dan melawan berjuang kepada yang lain yang ingin melemahkan kerajaan Islam dan agama Islam di waktu itu. Itu wajib atas Nabi SAW dan umat Islam. Maka Rasulullah SAW panggil Al-Julas. Dia suruh orang panggil dia. Rasulullah nak jumpa kamu. Lepas Al-Julas datang di depan Nabi SAW, maka dia bersumpah. Dia kata, "Wallah, demi Allah, aku bersumpah. Aku tak pernah ucap macam tu ya Rasulullah." Tipu. Dia berdusta. Munafik sebab dia munafik. Dia kata, "Ya Rasulullah, Umair ini berdusta, tipu. Aku tak pernah menghina kamu ya Rasulullah dan agama Islam." Umair sumpah lagi. Sumpah balik kepada untuk Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, demi Allah aku sumpah, dia dah ucapkan perkara tu dan aku dah dengar. Dan wahai ayah tiriku, engkau mengaku sekarang dan bertaubat kepada Allah itu lebih baik kepada kamu, untuk kamu." Tetapi orang munafik itu tidak ingin bertaubat dan tidak ingin mengaku pun dan dia hina Rasulullah SAW dan hina agama Islam di waktu itu. Maka Umair di waktu itu dia sangat merasa sedih kerana apa? Dia kata, yakni dia sekarang sudah ditunjuk di depan Nabi SAW, dia tipu. Sebab Nabi SAW dia terima sumpah munafik itu. Maka Umair terus rasa sedih. Dia kata, "Aku yakin Allah akan turunkan satu ayat yang membenarkan aku dan mendustakan orang munafik ini, iaitu ayat diriku." Dan betul, tidak lama sebelum mereka berbesar di majlis itu, dapat Nabi SAW turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Yahlifuna billahi ma qalu." Mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka tidak mengatakan itu, yakni perkara yang membuktikan mereka munafik. Walaqad qalu, dan benarlah mereka sudah mengucapkan ucapan munafik itu. Kalimatal kufri, kalimah yang mengkafirkan mereka. Wa kafaru ba'da Islam, dan mereka telah menjadi kafir selepas mereka masuk Islam. Jadi Allah SWT mendustakan Al-Julas, iaitu orang munafik, dan membenarkan Umair, iaitu anak tirinya, yaitu yang Islamnya benar dan betul. Tetapi ulama berkata, di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini pun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa iyatubu yaku khairan lahum." Maka apabila mereka bertaubat kepada Allah, maka itu baiklah untuk mereka. Allah akan balas dengan balasan yang baik. Ini antara kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat Allah kepada umat Islam walaupun dia munafik. Jadi siapa-siapa bertaubat kepada Allah, walaupun dia munafik, walaupun dia berdosa, walaupun dia macam mana pun besar dosanya, kalau dia taubat, jujur dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan terimakan taubatnya dan akan memberi ganjaran yang baik dan yang besar kepadanya. Jadi janganlah kita meninggalkan amalan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat itu kita mengaku diri kita dosa di depan Allah dan kita minta maaf daripada Allah dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas turunnya ayat itu, Nabi SAW bacanya kepada Al-Julas. Dia kata, "Allah dah bukakan aib kamu. Allah dah mendustakan kamu. Kau sekarang lebih baik mengaku. Allah kata kalau kamu bertaubat, Allah akan bagi kebaikan. Jadi taubatlah sekarang." Maka Al-Julas di waktu itu dah tak ada pilihan dan tak boleh lari lah daripada
firman Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia terus waktu itu dia mengaku dan dia bertaubat dan mengaku di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertaubat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasunat taubatuh, dan taubatnya menjadi taubat yang benar yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terimakan taubatnya. Antara tanda taubat al-julas ini, taubat yang baik dan benar, iaitu ulama kata kerana selepas turunnya ayat itu, selepas Umair anak tirinya, dia yang bukakan cerita tu di depan Nabi SAW, dia yang sampaikan cerita tu kepada Rasulullah SAW. Tapi lepas turunnya taubat itu dan al-julas itu bertaubat di depan Nabi SAW, al-julas iaitu munafik itu tidak memutuskan nafkah dan bantuannya kepada Umair. Dan itu ulama berkata antara tanda yang al-julas ini telah bertaubat dengan betul-betul lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kita belajar banyak dari cerita ni. Antara pelajaran yang kita ambil dari cerita ni, kita jangan tangguhkan dan jangan berhentikan taubat walaupun dosa kita macam mana besar. Walaupun dosa kita macam mana besar, kita kena harap yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena bertaubat kepada Allah. Lagi satu, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena teruskan amalan kita yang baik kepada orang yang lain, walaupun orang itu pernah menyakitkan hati kita atau menyedihkan kita atau kita rasa marahlah dengan dia. Sebab kadang-kadang di dunia ni, yakni kadang-kadang ada orang nasihat kita, ada orang tegur kita, ada orang marah kita. Tapi sebenarnya marahnya tu baik untuk kita. Marahnya tu kepada kita, tegurnya kepada kita tu, dia sebenarnya yang membetulkan cara kita, yang membetulkan hidup kita. Jadi jangan kita kerana kita ditegur atau kita dimarah oleh orang lain, kita terus putuskan hubungan dengan dia atau putuskan amalan yang baik atau bantuan yang baik yang kita pernah memberi kepadanya. Ini antara cara kita taubat betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini salah satu antara orang munafik yang taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara munafik juga yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu seorang munafik yang bernama Nabtal bin Nun. Nabtal, namanya Nabtal ibn al-Harith. Ada seorang munafik namanya Nabtal ibn al-Harith. Nabtal ini dia lelaki yang besar, badan dia gagah badannya. Sa'irul ra's, dan rambutnya tidak teratur, tidak kemas, selalu tak sekat rambutnya. Macam tu juga janggutnya. Janggut dan rambut kepalanya besar, berkembang, tak teratur. Badannya gagah, besar. Warna kulitnya hitam. Warna kulitnya hitam. Ahmarul ainain, matanya sentiasa warna merah. Matanya merah. Musyawwahul khilqah, penciptaannya, badannya sangat buruk. Badan penciptaannya sangat buruk. Dan dia antara orang munafik yang pernah menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lawan dan ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ajib, buruk sangat munafik ini yang bernama Nabtal ibn al-Harith. Jahat dan buruk sangat perangai dia dan tabiatnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yanzura ila syaitan, falyanzur ila Nabtal ibn al-Harith." Allah.
Barang siapa yang ingin melihat kepada syaitan, maka silakanlah lihat kepada Nabtal ibn al-Harith. Maknanya syaitan atau Nabtal ibn al-Harith sangat mencontohi syaitan. Dengan mukanya, dengan cara dia, juga dengan perangainya. Syaitan. Itu yang dikata syayatinul jinni wal ins. Ada syaitan daripada golongan jin, dan syaitan juga ada syaitan daripada golongan manusia. Syaitan dari golongan manusia seperti Nabtal ibn al-Harith ini. Jadi Nabi SAW bersabda, kalau kamu ingin melihat kepada syaitan, boleh. Ada satu manusia yang untuknya sangat macam syaitan, iaitu Nabtal ibn al-Harith. Dia seorang munafik yang selalu menyakiti hati Rasulullah SAW. Apa kerjanya? Kerjanya selalu mengambil hadir majlis Rasulullah. Dia bukan tak datang, dia datang. Nabtal ibn al-Harith, dia duduk dengan Nabi SAW, dia hadir majlis Rasulullah. Tapi apa kerjanya? Kerjanya mengambil ayat dan ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah dan dia sampaikannya kepada orang munafik dengan cara gelak dan hina dan membakarkan fitnah. Jadi kerjanya itu menyebarkan fitnah, melemahkan agama Islam dan menghasutkan masyarakat di Madinah kepada Rasulullah dan kepada umat Islam. Dia selalu duduk depan Nabi SAW, dengar, lepas tu dia pergi depan orang munafik. Dia kata, tahu tak apa hari ni Muhammad kata? Dia kata macam ni, nanti gelak, main-main dan dan hinakan Rasulullah, berli-berli Rasulullah SAW dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa huwa alladhi qala lahum innama Muhammadun udhun. Dan dia yang pernah berkata kepada orang munafik, Muhammad ini udhun. Apa maksud udhun? Yakni Muhammad ini orang yang mendengar je. Dia orang yang mendengar je apa-apa yang orang sampai kepadanya. Yakni mereka nak kata Muhammad ni yang tak pastikan apa berita yang sampai kepadanya. Siapa-siapa sampaikan berita kepadanya, dia percaya. Siapa-siapa sampaikan masalah kepadanya, dia dengar je macam tu. Yani mereka, yani dengan kesimpulannya tu, dia macam nak kata Muhammad ni bodoh, na'udzubillah min zalik. Orang munafik ni. Ini kerja Nabtal bin al-Harith yang bentuk badannya macam syaitan. Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat menghinakan Nabtal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum alladhina ya'udhuna an-nabi." Dan antara golongan munafikin ini, mereka lah yang mengganggu Nabi. Siapa? Wa yaquluna huwa udhun, dan mereka berkata Muhammad ni udhun, yang mendengar je. Tak menggunakan akalnya dan kebijaksanaan dia. Jadi ini gangguan Nabtal ibn al-Harith, di antara cara diganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat dia berkata, ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berhati-hati. Ada seorang lelaki duduk bersama kamu di majlis kamu. Sifatuhu kadza wa kadza. Sikapnya macam ni. Dia kata, dia orang lelaki yang hitam, rambutnya besar, tak teratur, janggutnya macam tu juga, rosak-rosak, merah matanya, penciptaannya buruk, badannya besar. Ini lelaki, Jibril alaihissalam, dia kata kepada Rasulullah, dia adalah nakal. Apa maksud nakal? Yani dia yang mendengar, dia duduk mendengar hadis kamu,
untuk membendahkan, untuk menyebarkan hadis kamu kepada munafikin dan untuk dengan niat fitnah lah. Kabiduhu aghlaz min kabidil himar. Hatinya lebih tebal daripada hati keldai. Yanqul hadithak ilal munafiqin fahdharhu. Dia membawa hadis kamu kepada orang munafiqin. Dia membawa hadis kamu, kalam kamu wahai Muhammad kepada munafiqin, maka berhati-hati wahai Muhammad. Berhati-hati daripada Nabtal ibnul Harith. Bolehlah cari cerita Nabtal ibnul Harith di surah At-Taubah. Sebab ulama berkata, siapa-siapa nak mengetahui berangai orang Yahudi, sifat-sifat orang Yahudi, maka bolehlah baca tafsir suratul Baqarah. Suratul Baqarah banyak menceritakan tentang Yahudi, sikap mereka dan gangguan mereka kepada Rasulullah. Dan barang siapa yang ingin membaca sifat dan sikap dan gangguan orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, bacalah surah At-Taubah, surat Bara'ah. Surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Surah At-Taubah ni banyak menceritakan tentang munafiqin, tentang orang munafik. Juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah khas di dalam Al-Quran. Satu surah khas di dalam Al-Quran namanya surah Al-Munafiqun. Namanya surah Al-Munafiqun. Berapa ayatnya? 11 ayat. Surah Al-Munafiqun ini 11 ayat. Antara pemimpin munafiqin semua ini, pemimpin mereka semua seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini namanya Ra'sul Munafiqin, kepala munafiqin semua. Pemimpin munafiqin semua. Orang yang paling munafik. Munafiqin semua, orang munafik bawahnya. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik. Saya sedangkan kita bacalah sama-sama surah Al-Munafiqun ini. Sebab Abdullah bin Ubay ini, surah Al-Munafiqun ini dia cerita banyak tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala ceritalah tentang Abdullah bin Ubay ini, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Kalau orang munafik datang bersaksi depan Rasulullah, kamu adalah Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Tetapi Allah bersaksi bahwasanya orang munafik ini tipu saja. Mengaku diri mereka Islam, mengaku diri mereka percaya Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa taala kata mereka ini pendusta. yakni mereka tipu. Tidak benar dalam pengakuan mereka. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Yani mereka bersumpah yang mereka ini orang Islam, percaya Rasulullah, tetapi mereka melakukan amalan yang buruk dan Allah tidak percaya mereka. Allah mendustakan mereka.
Dalika bi annahum amanu thumma kafaru. Itu kerana mereka beriman lepas tu kufur. Fatubi'a ala qulubihim. Fatubi'a ala qulubihim. Yani kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci. Hati mereka, iaitu orang munafik, dikunci oleh Allah SWT. Yani, fahum la yafqahun. Maka mereka tidak dapat mengerti, tidak dapat memahami agama Islam ini. Sebab Allah dah kuncikan hati mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kamu melihat kepada mereka, rasa hebat badan mereka, cantik, handsome, kemas. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, dan apabila mereka mengucap, kamu mendengar, menarik, ucapan mereka sangat menarik. Masya-Allah orang munafik ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni pandangan mereka menarik. Ucapan mereka pun menarik. Buat orang yakni rasa dahsyat, rasa hebat kepada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata apa? Ka'annahum khushubun musannadah. Mereka yakni ka'annahum khushubun musannadah. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh mereka, dan jika mereka berkata, kamu mendengar tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Ka'annahum khushubun musannadah. Yakni mereka ni tidak mengerti, tidak faham agama. Allah dah kuncikan hati mereka sehingga Allah mencontohkan mereka seperti kayu yang di tepi yang bersandar, tidak mendengar, tidak bercakap, tidak faham apa-apa. Mereka macam kayu, sama macam kayu. Allah Subhanahu wa taala. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Setiap kali mereka mendengar Rasulullah SAW turun wahyu baru atau ayat baru, mereka terus terkejut, takut, risau. Kenapa risau macam tu? Kenapa tak tenang? Mereka sentiasa fikir atau risau ayat itu turun membukakan aib mereka. Sebab mereka tahu diri mereka salah. Setiap kali turunnya satu ayat baru, Quran baru, atau Nabi SAW kata, jom jihad fi sabilillah, mereka takut Nabi nak berang mereka. Atau ayat itu turun untuk membukakan aib mereka. Jadi itu adalah sifat orang munafik. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah tawaw ru'usuhum. Dan apabila kata kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampunan bagimu, mereka menggeling-gelingkan kepala dan kamu lihat mereka berbaling dengan menyumpungkan diri. Rasa sombong dan mereka pusingkan kepala mereka. Ayat ini pun turun kepada membukakan aib dan Abdullah bin Ubay ini, pemimpin munafikin. Jika mereka, yakni orang Islam, kata taubatlah kepada Allah, malulah, pergilah anda Rasulullah, pergi jumpa Rasulullah baca istighfar untuk kamu. Mereka pusing kepala mereka dan sombong. Pergi apa minta ampunan dari Muhammad ini? Ayat ini sebenarnya dia ada sebabnya. Kenapa Abdullah bin Ubay buat begitu? Sebabnya, ada satu masalah berselisih. Satu hamba Abdullah bin Ubay dengan hamba satu orang daripada orang yang dari Makkah, sahabat yang daripada Makkah. Walhasil mereka bergaduh dan hamba seorang sahabat yang dari Makkah, dia pukul hamba Abdullah bin Ubay ini ketika dia ambil air. Maka Abdullah bin Ubay ini rasa marah kerana hambanya dipukul. Dia kata, "Sammin kalbak ya'kulak." A'udzubillah. Dia kata, berilah makanan untuk anjing kamu sampai jadi kenyang, sampai jadi gemuk, besar. Lepas tu anjing itu makan kamu. Tahu tak apa maksudnya? Maksudnya dia nak maksudkan dengan anjing itu, na'udzubillah, astaghfirullahaladzim. Maksudnya Rasulullah dan sahabat. Dia kata, mereka datang lari kepada Madinah, kepada negeri kita,
Mereka dah jadi hebat, sekarang pula pukul kita. Dia mencontohkan sahabat dengan Nabi dengan anjing, na'udzubillah. Munafik, bahkan dia kepala munafikin. Dan dia kata, kejadian ini jadi di luar Madinah. Dia kata, lepas kita pulang kepada Madinah, kami akan tunjuk siapa yang lagi hebat dan siapa yang dihina. Dan yang lagi hebat kami, kita akan keluarkan yang lagi hina, iaitu Muhammad dan sahabatnya daripada Madinah. Dia ucap begitu. Dan dia suruh kawan-kawan dia yang rapat, yang munafik macam dia suruh mereka semua, jangan berikan makanan lagi kepada Muhammad dan sahabat. Jangan lagi. Berhentikan dia, sebab Abdullah bin Ubay ni kaya. Dia selalu bagi makanan untuk Rasulullah, untuk sahabat. Semua itu dengan cara munafik saja, tipu. Yang bukan ikhlas. Dia sahaja supaya tak ada orang tuduh dia munafik. Walhal, yakni Allah dah membukakan aibnya beberapa kali di dalam Al-Quran. Jadi, dia suruh orang munafik yang lain, jangan bagi makanan untuk Muhammad dan sahabatnya. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia daripada jemaah Abdullah bin Ubay. Tapi dia Islamnya bagus dan dia cinta kepada Rasulullah. Dia dengar Abdullah bin Ubay waktu dia berkata begitu, kami akan keluarkan yang hina Muhammad. Dan kami yang lagi hebat daripada Muhammad. Lepas dia mendengar begitu, dia kata, Demi Allah, engkaulah yang dihina, yang kurang, yang tidak ada apa-apa kelebihan. Dia hinakan Abdullah bin Ubay. Dan Muhammad di dalam kebanggaan dan kemuliaan yang besar daripada Tuhannya, daripada Allah, dan daripada cinta para muslimin kepadanya. Muhammad yang lagi hebat daripada kamu. Demi Allah, aku takkan sayang kamu lagi selepas kamu mengucap begitu. Kamu ni, yakni apa, jahat sangat kamu kata begitu. Tapi Abdullah bin Ubay ni, sentiasa kalau dia buat hal, dan dia menzahirkan munafiknya, kalau ditegur, dia terus menggunakan alasan, aku main sahaja. Sebab itu Allah SWT melarang kita jangan main dengan perkara yang tak boleh. Iaitu seperti mainkan agama Islam, hinakan agama Islam, hinakan sunnah, hinakan Rasulullah, itu tak boleh main. Hatta main pun tak boleh. Abdullah bin Ubay dia cakap dengan sahabat itu yang namanya Zaid, dia kata, kau diam je lah, aku main je. Mana ada aku betul-betul cakap macam ni, mana ada aku betul-betul rasa macam tu. Aku main sahaja. Tapi dia betul, dia rasa Rasulullah yang dihina dan dia yang lagi hebat dari Rasulullah. Maka Zaid itu dia sampaikan berita ini kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay kata begini. Dia kata, dia akan keluarkan kamu dari Madinah. Tapi Abdullah bin Ubay bersumpah depan Nabi SAW. Lepas Rasulullah tanya dia kata, betul ke kamu kata nak buat fitnah, nak keluarkan kita dari Madinah? Dia kata, wallahi, aku sumpah, tak cakap macam ni langsung. Maka Zaid ini, dia pun rasa malu. Sebab apa? Nabi SAW yakni baik sangat. Orang sumpah depannya tak mengaku, jadi Nabi SAW sangat-sangat usaha, tak sangat yakni sampai bukakan aib. Okay, orang tak mengaku, dia lepaskan dia. Dan orang yang jahat, yang macam ni Abdullah bin Ubay, tak mengaku dan Rasulullah terima, yakin Allah akan bukakan aibnya. Dan macam tu juga hatta di zaman kita. Orang yang mengaku, dia ringkaskan cerita. Yang tak mengaku, ada dua muka, orang kata apa, macam dalam dua muka, betul. Dalam dua muka macam tu, nanti Allah yang akan buka aibnya. Sebab dia rasa sombong dan tidak mengaku tentang kesalahannya. Maka lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al-Munafiqin. Ini surah semua surah Al-Munafiqin ini tentang kejadian ni. Tentang ucapan atau ayat ini yang keluar dari mulut Abdullah bin Ubay. Lepas tu mereka sampaikan kepada Abdullah bin Ubay. Mereka kata, tahu tak? Telah turun beberapa ayat, satu surah, menghinakan kamu dan membukakan aib kamu di depan Rasulullah. Aib kamu sudah terbuka, wahai Abdullah bin Ubay. Maka pergilah kepada Rasulullah. Mintalah Rasulullah istighfar, minta maaf dari Rasulullah.
Minta Rasulullah baca istighfar dan taubat untuk kamu. Dia jawab apa? Dia pusingkan kepalanya dan rasa sombong. Dia tidak ingin merendahkan dirinya untuk Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat lain dia kata, harraka ra'sahu istihza'an. Yani dia menggerakkan kepalanya dengan cara main-main dan gelak-gelak. Istighfar. Yani sangat memandang rendah untuk kepada meminta istighfar dari Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Dalam riwayat lain juga, lepas dipusingkan kepalanya, dia kata, apa ni kamu semua ni wahai kawan Muhammad? Engkau semua dah suruh saya beriman kepadanya, aku dah imanlah kepada Muhammad. Engkau dah suruh saya keluarkan zakat, okey, aku dah keluarkan zakat pun. Tinggal lagi engkau suruh saya sujud kepada Muhammad. Ini cara sombong, cara orang sombong. Tapi subhanallah, kita kadang-kadang jumpa ayat-ayat macam ni, macam di zaman sekarang pun, kalau orang suruh, duduklah dengan ulama, adablah dengan ulama, hormatlah, jagalah adab. Apa ni, kau ni nak kita sujud kepada ni? Tak ada siapa-siapa pun suruh kamu sujud. Kita minta kamu adab, kita minta kamu jaga adab, rendahkan diri, hormat kepada orang yang dihormati. Ini yang sahabat minta daripada Abdullah bin Ubay. Mereka cakap, lebih baik kamu pergi jumpa Rasulullah, minta maaf, minta Rasulullah baca istighfar. Rasulullah tak pernah tolak. Tak pernah tolak siapa-siapa yang minta apa-apa. Jadi Rasulullah akan baca istighfar untuk kamu. Tapi kata, kau ni tinggal lagi saja suruh saya sujud kepada Muhammad ni. Aku tak nak. Jadi dia tolak. Dia tak nak. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat yang ke-6 dalam surah Al-Munafiqin. Sawa'un 'alaika astaghfarta lahum aw lam tastaghfir lahum. Sama je wahai Muhammad. Engkau istighfar untuk dia atau tidak istighfar, Allah takkan ampunkan dosanya. Subhanallah. Lepas turunnya ayat ini, Nabi SAW terus rasa macam dah tak ada faedah pun walaupun saya baca istighfar untuk mereka. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Allah takkan ampunkan dosa mereka. Walaupun Rasulullah baca istighfar untuk mereka. Subhanallah. Sebab itu di dalam surah yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala dikata, in tastaghfir lahum 70 marrah. Kalau engkau membaca istighfar 70 kali pun untuk mereka, aku tak akan ampunkan dosa mereka. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata kepada Sayyidina Umar, dia kata, ya Umar, kalau aku tahu sekiranya aku membaca istighfar 71 kali, Allah akan ampunkan, saya akan baca. Ini rahmah dan kasih sayang dan lemah lembut hati Rasulullah SAW untuk umatnya, hatta walaupun itu munafik. Allah kata, kalau baca istighfar 70 kali, aku tak akan ampunkan dosa mereka, wahai Muhammad. Tapi Rasulullah kata, kalau aku membaca istighfar 71, Allah akan ampunkan dosa, maka aku akan baca 70 kali, 71. Tetapi maksud Allah SWT takkan ampunkan dosa mereka langsung. Bukan maksudnya 70 kali atau 71 atau 60 itu. Bahkan maksudnya Allah SWT takkan ampunkan dosa mereka langsung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Ubay dikata kepada kawan-kawan dia, jangan bagi makanan kepada Muhammad dan kawan dia, Allah SWT turunkan ayat yang ke-7 itu. Humul ladina, merekalah ini yang mengucapkan, yang berkata, la tunfiqu, jangan berinfak kepada Muhammad dan kawan dia. Hatta yang fadu, sampai mereka keluar kepada Muhammad, tinggal sikit, bagi kepada Muhammad saja. Jangan bagi kepada yang lain-lain. Orang yang lain. Yani semua ni macam rasuah lah. Bukan rasuah, betul rasuah. Yani macam menutupkan aibnya dengan cara tu. Dia bagi infak, bagi makan supaya orang tak perasan tentang munafik dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tegur kepada Abdullah bin Ubay yang munafik ni. Dia kata, lillahi khazainus samawati wal ard. Yani Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan milik Allah lah khazanah langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Dia kata, jangan bagi makanan kepada mereka. Mereka fikir khazanah Allah di tangan mereka.
Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki, yang memegang khazanah-khazanah langit dan bumi, bukan manusia. Dan ketahuilah wahai orang Islam, bukan di zaman Nabi SAW sahaja, hatta di zaman kita, khazanah-khazanah langit dan bumi di tangan Allah, kepada Allah. Allah memberikannya kepada siapa-siapa yang dihendaki. Kalau Allah ingin memberikan kepada siapa-siapa, Allah akan memberi. Bukan di tangan orang kafir, bukan di tangan orang kaya, bukan di tangan pemimpin, bukan di tangan raja-raja, bukan di tangan siapa-siapa. Khazanah-khazanah Allah yang ada di langit dan di bumi. Tetap juga sehingga zaman sekarang, di Allah Subhanahu wa taala yang memiliki khazanah-khazanah langit dan bumi. La ilaha illallah. Jadi inilah surah Al-Munafiqin yang menjelaskan tentang sikap dan sifat Abdullah bin Ubay, iaitu ketua munafiqin. Ketua munafiqin. Dan surah yang menjelaskan sifat-sifat orang munafik, iaitu surah Bara'ah, iaitu surah Taubah. Dan surah yang menjelaskan sifat-sifat orang Yahudi, iaitu surah Al-Baqarah. Baik, kita habiskan kuliah kita dengan satu cerita lagi, iaitu Abdullah bin Ubay juga ini, pemimpin munafiqin. Satu kali dia keluar dengan kawan dia. Kemudian datang dari jauh beberapa sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar, Umar, Ali. 3 sahabat yang hebat. Abu Bakar, Umar, Ali. Abdullah bin Ubay, dia kata kepada kawan dia, dia pandang kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, dia kata kepada kawan dia, lihatlah kepada orang-orang yang bodoh ni. Lihatlah kepada orang yang bodoh. Tengok macam mana dia hinakan Abu Bakar, Umar, Ali. Lepas tu, dia bangun terus pegang tangan Abu Bakar Siddiq. Dia kata, dia kata kepada kawan dia, lihatlah macam mana, belajarlah daripada cara saya, macam mana saya akan mainkan perasaan 3 orang ini. Akan gelakkan mereka, bodohkan mereka, macam tu. Lepas tu dia bangun pegang tangan Abu Bakar Siddiq. Dia kata, marhaban, selamat datang wahai Siddiq, ketua Bani Taim, Syekhul Islam, yang kedua bersama Rasulullah dalam gua Thawr waktu hijrah, yang mengkorbankan dirinya dan hartanya untuk Rasulullah. Engkau hebat wahai Abu Bakar. Tapi dia tipu, dia munafik. Dia saja nak main-mainkan saja. Lepas tu dia pegang tangan Umar. Dia kata, marhaba Sayyid Bani Adi, selamat datang wahai ketua Bani Adi, Al-Faruq, yang kuat di dalam agama, yang mengkorbankan dirinya dan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pegang tangan Ali bin Abi Talib. Dia kata, selamat datang wahai sepupu Rasulullah dan menantu Rasulullah, ketua Bani Hashim, kecuali Rasulullah. Lepas tu Abu Bakar, Umar, mereka tahu dia ni munafik, ni tipu saja. Ini berlakon saja. Dia ni munafik saja. Dia berlakon supaya orang lain tak perasan yang dia munafik. Abu Bakar wa Umar mereka gerak saja. Mereka tak ada masa pun nak jawab. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Talib dia ajar dia. Lepas mereka jalan, Sayyidina Ali dia kata kepadanya, ittaqillah ya Abdullah wa la tunafiq. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah wahai Abdullah. Jangan jadi munafik. Jangan buat cara munafik depan kita. Fa innal munafiqin syarra khaliqatillah. Sesungguhnya orang munafik ni orang yang paling jahat daripada makhluk-makhluk Allah. Maka Abdullah bin Ubay terkejut sebab Sayyidina Ali bin Abi Talib terus bagi kepada muka dia. Dia terus kata, pelan-pelanlah wahai Ali, wahai Abul Hasan. Lembut-lembutlah. Kenapa kamu kata macam tu kepada saya? Oh, demi Allah, iman aku sama macam iman kamu. Yani aku beriman betul-betul, percaya betul-betul macam kamu. Aku benarkan dan percayakan Muhammad sama seperti kamu percaya Muhammad. Tak ada beza, aku bukan munafik. Sayyidina Ali bin Abi Talib diam, digerak sahaja. Lepas tu turunnya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka jumpa orang beriman,
Mereka kata, kami iman, kami percaya, tapi dari belakang mereka kafir. Dari Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, inilah perangai orang munafik, banyak muka dan tidak jujur di dalam iman mereka. Lepas Sayyidina Ali gerak, Abu Bakar, Umar, Ali, lepas mereka jalan, Abdullah bin Ubay seronok, dia bulan kepada kawan dia yang munafikin. Dia cakap apa sama mereka? Dia kata, kaifa ra'aitumuni fa'al? Bagaimana kamu nampak aku buat? Aku pandai tak berlagun. Tengok tak? Aku macam mana dah main berangan mereka, main perasaan mereka, muji-muji mereka sampai mereka gembira. Walhal Abu Bakar, Umar, Ali semua tak peduli dengan pujian dia. Tak kisah. Dan mereka tahu dia munafik, bahkan mereka pandang hina kepadanya. Tapi inilah perangai orang munafik. Balik kepada kawan dia kata, kaifa ra'aitumuni fa'alt? Bagaimana kamu nampak aku buat? Pandai tak? Kau kena ikut saya lah. Ikut cara saya. Munafik ni mainkan mereka saja. Dapat mereka muji je lah mereka sampai gembira. Lepas tu gelakkan dari mereka. Dari belakang mereka gelakkan mereka dan bodohkan mereka. Maka kawan dia semua mereka tepuk tangan. Baik, kau terbaik, kau bagus, pandai. Tapi inilah pemahaman dan cara orang munafik. Cara orang munafik tepuk tangan untuk orang yang macam golongan mereka. Orang jahat tepuk tangan untuk orang jahat. Orang baik tepuk tangan untuk orang baik. Jadi sebab itu kawan dia semua mereka memuji terus. Fa'athnau alaihi. Athnau alaihi yakni mereka terus memuji dia. Mereka rasa dahsyat sebab mereka bodoh, mereka munafik, mereka jahat. Mereka terus memuji dia melampau. Memuji dia, mereka kata, kau bagus. Engkau dahsyat. Kau luar biasa. Engkau luar biasa. Jadi, apa yang luar biasa di sisi mereka, apa yang bagus betul-betul di sisi mereka, iaitu jadi dalam dua muka, jadi jahat, jadi membodohkan orang, jadi meremeh kepada orang, jadi jahatlah. Jadi jahat kepada orang, engkau terbaiklah, engkau bagus. Sebab itu, bukan semua orang yang ditepuk tangan untuk mereka di dunia betul. Dan kita jangan langsung kita tepuk tangan, makna tepuk tangan kita sokong, kita muji, kita benarkan, kita sokong, kecuali perkara itu baik. Kita tengok kita sokong apa, kita muji kepada apa. Kita kena muji kepada perkara dan orang yang baik dan perbuatan yang baik. Kalau perkara itu tidak baik, kita jangan sokong, jangan muji kepadanya, jangan kita gembira dengannya. Sebab itu cara orang munafik. Di zaman sekarang pun banyak orang yang munafik atau orang yang jahat. Banyak orang munafik dan orang yang jahat yang mereka suka sokong perkara-perkara yang bodoh, perkara-perkara yang jahat macam tu, dan mereka mengagungkan perkara tu dan meninggikan perkara tu, menjadikannya perkara sangat hebat. Walhal sebenarnya perkara tu sangat dihina dan sangat bodoh saja, sangat perkara yang tak ada apa-apa faedah dan perkara jahat. Tapi macam itulah, khususnya kalau di zamanul fitnah, di zaman-zaman fitnah, dan kalau golongan itu golongan yang tidak baik. Jadi kita kena jaga sokongan kita kepada apa, kepada siapa, dan kita gembira untuk apa. Kita kena gembira semua untuk kita kena gembira dan sokong hanya yang baik sahaja. Korea apa? Nak tahu apa hukuman dia dapat? Tak tahu, tak faham apa soalannya. Walhasil, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kita bersih daripada sifat-sifat munafik ini, iaitu dalam dua muka dan berdusta, tipu, sumpah tipu, tidak menunaikan janjiannya, ingkar janjiannya, dan ini semua sifat-sifat orang munafik. Suka menzahirkan perkara yang tidak betul ada di dalam hatinya.
Munafik ini bukan maknanya dia menunjukkan yang baik sahaja. Tak. Yani siapa-siapa yang zahirnya lain, batinnya lain, ini macam ada sifat munafik juga. Kalau zaman sekarang ni, golongan munafik boleh dirujuk keadaan yang bagaimana. Tak ada di zaman sekarang, tak adalah jelas dan banyak seperti munafik yang ada di zaman Nabi SAW. Walaupun tak mustahil ada juga orang kafir yang bukan Islam, Yahudi ke atau agama lain, dia masuk negara orang Islam, pura-pura dan berlakon yang dia Islam. Ini munafik. Ini yang namanya munafik. Dia zahirkan dia, tapi batinnya tipu untuk intai-intai negara ke atau untuk untuk membawa madarat kepada negara. Jadi itu macam tu munafik. Cuma kalau munafik yang banyak, iaitu sifat orang munafik yang kecil. Munafik yang ada di zaman sekarang bukan munafik yang besar yang turut seperti di zaman Nabi SAW. Ini munafik sekarang ada sifat orang munafik, iaitu seperti pendusta, ingkar janjiannya, sebagainya. Sekarang ni ada orang yang melarang sesuatu perbuatan, tetapi dia sendiri yang buat. Adakah orang tersebut dikira munafik? Kalau ada orang melarang sesuatu tapi dia tak buat, dia tak semestinya jadi munafik kalau perkara macam tu. Walaupun kecuali kalau dia memang dengan niat jahat dia buat macam tu. Yani dia suruh tapi dia tak buat. Dia suruh tak buat dengan niat jahat. Dengan niat jahat, dan dia tak sangka sebenarnya, dia tak i'tiqad, dia tak percaya perkara tu. Tapi dia suruh. Itu macam munafik. Tapi dia bukan munafik yang macam di zaman Nabi SAW. Dia lipih Quran, dia kata lipih Quran macam munafik. Itu di sini dia sebut kalam yang baik. Dia kata, yakni 4 sifat, 4 perkara kalau ada pada diri seseorang, dia jadi munafik. Kalau dia diamanah, dia khianat. Kalau dia berkata, dia berdusta. Kalau dia janji, dia ingkar dan dia niat. Kalau dia bergaduh sampai melampau. Gaduh sampai melampau, yakni kalau dia marah dengan orang, bergaduh dengan orang, sampai dia tuduh-tuduh orang itu yang bukan-bukan. Ini sifat orang munafik. Ini antara sifat orang munafik. Kita kalau gaduh hatta dengan orang, kita kena jaga. Kita jangan sampai melampau, kita tuduh niat yang bukan-bukan. Wahakadha. Yakni maksud, ulama berkata, bukan maksudnya siapa-siapa yang ada sifat itu terus menjadi munafik macam tu, walaupun dia buat sekejap atau 1 kali atau 2 kali. Tak, mereka kata yang selalu dah jadi sikapnya sampai tak boleh tukar. Kalau dah jadi sikapnya dan selalu melakukan perkara tersebut, itu yang menjadi munafik. Itu yang menjadi ada bahagian sifat daripada sifat munafik. Tapi kalau satu orang dia melakukannya 1 kali saja atau 2 atau kadang-kadang macam tu, itu bukan kita cakap munafik. Atau sekiranya ada orang dia baik tapi tiba-tiba dia buat salah, atau dia suruh orang buat baik tapi dia sendiri tak buat, kita tak boleh terus jatuhkan hukum munafik kepadanya. Sebab apa? Sebab mungkin dia tak buat sebab dia ada alasan. Jadi bukan semua perkara yang kita buat baru boleh kita suruh orang buat baik. Tak, kita kena suruh orang buat baik walaupun kita tak buat. Setiap satu orang dia buat amalan yang baik itu, kita dapat pahala walaupun kita tak buat. Dan kita kena muhasabah diri kita, kenapa tak buat. Kalau kita ada peluang, kita kena buat perkara tu. Cuma kadang-kadang orang suruh orang buat perkara baik banyak macam tu, tapi dia tak mampu, atau dia ada alasan, atau betul-betul dia bukan ada alasan tapi dia malas. Tak apa, itu bukan sampai jadi munafik. Itu bukan jadi sampai munafik. Ini malas. Tapi dia masih baik sebab dia tak berhenti nasihatnya kepada orang, mengajar orang, menunjukkan orang, menggerakkan semangat orang dalam perkara yang baik. Itu pun amalan yang baik. Cuma dia kena muhasabah dirinya supaya tidak menjadi tidak menyerupai sifat-sifat orang munafik. Itu yang bahayanya.
Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita daripada sikap dan sifat dan akhlak kita daripada sifat orang munafik dan menjadikan kita antara orang yang imannya tinggi dan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah, moga-moga insyaAllah kita semua bebas daripada sifat orang munafik. Amin. Dan sikapnya.